apa ke sekarang? Aku dah lama dah tunggu kau tanya benda tu tau. Siapa tergempak je. Sekejap, aku turun. Ya, aku juga turun juga ni. Kau tahu tak cara aku dapat SPM Boflex? Dengan belajar lah. Kau ni study sangat. Minum je hari ni. Ayah apa pula kau ni? Kau tak tengok TikTok kan? Tak ada TikTok lawak. Aduh lah kau ni. Sekarang ni berada air Boflex. Air poplet? Ya. Dengan minum air tu dapat poplet? Yelah. Tengok sikit. Macam air masak je. Baik aku study. Dapatlah juga ilmu. Mata kita kan cakap tak nampak benda ni. Kau ni rapat lah. Apa pula? Lah. Nantilah aku roja kau. Okay? Okay. Bye. Pada hari yang sama, Weh, betul cerita tak? Cerita apa? Masa tu rumah yang rumah aku, satu air ni, dia panggil air poplet. Dia minum air tu, kita tak belajar pun kita dapat poplet. Tak boleh kat mana tu weh, tak ada pening tu. apa yang Zima? Benda tu kan perapat. Kenapa? Apa tu apa? Kakak nak tahu tak apa tu perapat? Kalau tak tahu lebih lanjut. Maksud akidah yang benar adalah akidah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertetapan dengan dasar syariat. Kala maksud akidah yang batil ialah akidah yang bercanggah dan tidak selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertentangan dengan dasar syariat. Antara ciri-ciri akidah yang benar ada 6. Yang pertama, meyakini Allah dari sudut kekuasaan dan ketuhanannya. Yang kedua, meyakini para malaikat sebagai makhluk dan tentera-tentera Allah. Yang ketiga, meyakini para rasul sebagai utusan Allah dan petunjuk kebenaran. Yang keempat, meyakini kitab-kitab sebagai panduan dan hidayah untuk manusia. Yang kelima, meyakini hari akhirat sebagai hari kemusnahan alam dan pembalasan amal. Dan yang keenam, meyakini qada dan qadar Allah, iaitu pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku semuanya dalam ketentuan Allah. Ciri-ciri akidah yang batil pula, yang pertama, syirik, iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu seperti percaya kepada selain Allah atau memohon pertolongan dari selain Allah, iaitu tangkal dan lain-lain. Yang kedua, khurafat, iaitu menganggap kepercayaan karut dan tahyul yang bertentangan dengan tauhid, iaitu mandi safar. Yang ketiga, kufur, iaitu ingkar kepada perintah Allah seperti menolak hadis. Yang keempat, bid'ah dalalah, iaitu mengadakan sesuatu perkara baru dalam agama sama ada menambah atau mengurangkan yang bercanggah dengan syarak, iaitu mengurangkan waktu solat fardu. Yang kelima, kepercayaan atau akidah yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang keenam, perilaku, iaitu perbuatan yang bertentangan dengan tauhid dan keimanan dan keyakinan berdasarkan akal yang sihat. Antara perkara yang membatalkan akidah ialah yang pertama, individu tersebut menafikan Al-Quran atau hadis sama ada sebahagian atau keseluruhan. Firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Surah An-Nisa ayat 150 hingga 151. Ayat ini bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah SWT dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membezakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman dengan sebahagian dan kami kafir kepada sebahagian. Merekalah orang yang kafir sebenar-benarnya. Perkara yang kedua yang membenarkan terbatalnya akidah seseorang ialah individu tersebut meninggalkan suruhannya seperti solat maupun puasa ataupun melakukan larangannya seperti zina maupun meminum arak. Antara perkara lain yang boleh membatalkan akidah seseorang ialah yang pertama, mereka merasa syak wa sangka terhadap kebenaran Islam. Yang kedua, mereka menganggap undang-undang Islam seperti sudah lapuk maupun zalim. Yang ketiga, mereka menganut selain agama Islam seperti Syiah maupun Wahabi.
Dan yang terakhir, mereka percaya selain daripada kuasa Allah dengan mereka bantu daripada bantuan jin maupun manusia. Seperti yang saya kata tadi, kalau kita tadabbur Quran sendiri akan berlaku salah faham kan, salah faham dalam konsep, salah faham. Macam kita belajar, kalau kita tak tanya, maka salah faham yang kita ada tu akan berterusan kan. Dan sebab itulah kita perlu dan digalakkan, diwajibkan bertanya. Wajib. Pandai-pandai je. Okay. Untuk yang ketiga, faktor yang ketiga, kita boleh tengok dekat dalam slide tu. Faktor yang ketiga terbesar adalah gerakan ajaran sesat. Ajaran sesat ni berlaku daripada bagaimana kita semua cuba untuk mengambil mudah agama Islam tu. Walhal agama Islam tu pun memang dah mudah sebenarnya. Sebagai contoh dalam ayah pin, itu semua familiar kan. Ayah pin, lepas tu je air mustajab yang berlaku di Jasin sebagai contoh, dan banyak lagi. Ajaran-ajaran sesat ni akan dapat mempengaruhi kita jikalau kita tak tabayun dahulu. Tabayun tu bermaksud kita kena kaji selidik. Kaji selidik sesuatu perkara sebelum kita memasuki gerakan tersebut, supaya kita dapat lindungi diri dan lindungi akidah kita dunia akhirat. Dan yang terakhir untuk saya explain, sebab bagi saya isu-isu tu dengan pengaruh media sosial tu hampir sama sebenarnya. Jadi yang terakhir adalah kurangnya didikan agama pada diri kita sendiri. Oleh itu, kita mestilah mencari rakan-rakan yang boleh membantu kita untuk memahami agama. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhatin istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhatin waqa'a fi haram كالرأي يرعى حول الهما يشيك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك الهما ألا وإن هما الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Jadi mari kita jelajah pula maksud hadisnya. Daripada Sayyidina Abu Abdullah Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara syubhah, iaitu perkara yang tak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tak mengetahuinya. Sesiapa yang berhati-hati terhadap perkara yang syubhah, maka dia telah memelihara agamanya dan maruhnya. Namun, sesiapa yang terjebak dengan perkara yang syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara haram. Keadaannya seperti pengembala yang membawa binatang gembalaannya berhampiran kawasan larangan. Lambat laun, dia akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan apabila ia rosak, maka seluruh jasad akan rosak. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, iman yang benar menuntut seseorang itu melaksanakan amar makruf dan mencegah sebarang kemungkinan sama ada dengan tangan, lidah atau sekurang-kurangnya dengan hati, iaitu tidak reda terhadap perkara tersebut. Tahukah rakan-rakan apakah itu amar makruf? Amar makruf adalah menyuruh dan menyeru kepada kebaikan, contohnya kepatuhan kepada perintah Allah. Manakala nahi mungkar pula adalah mencegah dan melarang daripada perkara kemungkaran, iaitu maksiat dan derhaka kepada Allah. Kesimpulan yang kedua,
Islam melarang umatnya mengkafirkan orang lain kerana ia boleh merosakkan kesucian dan kekuatan umat Islam, sabda Nabi SAW yang bermaksud dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata fasik dan menuduhnya dengan kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh tidak seperti yang dituduhkan. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan yang ketiga ialah prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menghukum kafir terhadap seseorang sehingga jelas terbukti kekafirannya. Apakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah menerusi para sahabat serta tabi'in dan tabi'an dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Kesimpulan yang terakhir bagi tajuk cabaran akidah semasa ialah orang yang menolak sebahagian hadis ahad yang sahih, Al-Bukhari dan Muslim pun tidak boleh dituduh sebagai kafir. Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan sebenarnya tidak ada ruang untuk meletakkan hukum kafir dalam isu ini. Ini kerana ulama tidak mengkafirkan sesiapa pun kecuali mereka yang mengingkari sunnah secara mutlak dan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum syarak selepas Al-Quran.